Dalil yang kedua, मुतशाबिह की दो किस्में। mutasyabihat terbahagi kepada dua. नंबर एक, गैर मालूमुल माना गैर मालूमुल मुराद। नंबर दो, मालूमुल माना गैर मालूमुल मुराद। Yang pertama, ma'lumul ma'na ghair ma'lumul murad. Yang kedua, ghair ma'lumul ma'na wa ghair ma'lumul murad. Andai kata kita terjemahkan yad, ain dan wajah kepada maknanya hakiki, seperti yad kita terjemah kepada tangan yang melibatkan anggota, lepas tu ain pada mata yang melibatkan anggota, dan begitu juga wajah yang melibatkan anggota. Lepas tu kita cakap pula kama yaliqu binafsihi, kama yaliqu bisyani, yang selayak dengannya. Maka apa yang akan timbul? Dia akan timbul satu istilah yang ketiga pula untuk mutasyabihat. Sedangkan kita dah tahu mutasyabihat ada dua. Yang pertama, ma'lumul ma'na ghair ma'lumul murad. Yang kedua, ghair ma'lumul ma'na wa ghair ma'lumul murad. Maksud yang pertama tadi, kita tahu makna tapi tak tahu maksud dia. Yang kedua, kita tak tahu makna dan kita tak tahu maksud. Tiba-tiba bila kita buat macam ni, kita keluarkan satu lagi istilah. Istilah dia apa? Ma'lumul ma'na wa ma'lumul murad majhulul kaifiyah. Makna kita tahu, maksud pun kita tahu, tapi dia punya kaifiat dia majhul. Jadi benda ni, istilah yang ketiga ni, istilah yang batil, istilah yang melazimkan kebatilan. Bila istilah tu sendiri batil, jadi pendapat tadi pun dia batil, tak ada orang terima. Jadi dalam masalah ni, yang ketiga yang kita perlu tahu, tuan-tuan mungkin pernah dengar jins, nau', fasal, bagi orang yang belajar lah. Jadi jins ni, jins di bawah dia ada nau' kan, kemudian fasal. Jadi setiap jins tadi, makna dia akan terdapat pada nau' tadi. Contohnya, bila kita kata satu jins, satu jenis, kita bawa satu jenis, iaitu jisim. Jisim ni maknanya benda yang ada tubuh. Daripada benda yang ada tubuh ni, satu jins, kemudian bawah dia akan keluar nau', satu tubuh yang tidak membesar. Dia hanya besar macam tu, dia macam batu kan. Yang satu lagi tubuh yang jenis membesar. Dia akan keluar daripada tubuh, semua keluar daripada tubuh. Kemudian daripada bawah pula, dia akan keluar pula satu tubuh yang ada nyawa, satu lagi tubuh yang tak ada nyawa. Yang ada nyawa tu dipanggil haiwan. Jadi kita satu bentuk yang ada nyawa, jadi kita dipanggil haiwan. Bawah haiwan tu pula, dia akan keluar pula satu manusia, satu lagi binatang. Bawah haiwan tadi dia keluar haiwan natiq. Ini satu istilah dalam mantiq. Jadi haiwan natiq ni mana manusia. Lepas tu selain daripada tu, haiwan selain daripada manusia, dia ada nama-nama lah. Keluarnya keledai, lembu, kambing sebagainya. Bawah manusia tadi keluarnya Abu Bakar, Umar, Zaid sebagainya. Jadi semuanya ada berkaitan. Betul tak? Cuba bayangkan kalau kita kata tangan. Ini satu tangan. Tangan satu jins. Bila kita sebut je tangan atas ni, kemudian dia akan keluar daripada situ. Sebab apa? Kita dah bagi tahu kaedah setiap jins tadi, dia punya makna dia akan kena pada nau', pada bawah dia. Jadi yang kita faham tangan, inilah tangannya. Betul tak? Jadi bila bawah ni tangan, bila kita kait tangan manusia, dia akan keluar daripada sini tangan manusia satu. Kemudian sini tangan lembu. Sini tangan wal'iyadzubillah, satu lagi kita kaitkan pada tangan Allah SWT. Boleh ke macam tu? Sedangkan kita dah tahu tangan ni bawa makna hadis. Manusia tangan manusia, hadis ni tangan manusia. Wal'iyadzubillah, kita nak kata tangan yang keluar ni dikait pada Allah SWT, satu perkara yang hadis, sedangkan Allah ni qadim. Jadi bila kita lihat kat sini, boleh tak kita beri makna yad tadi kepada tangan yang melibatkan anggota ni? Sudah tentu tak boleh. Betul? Dekat sini pun kita perlu tahu, andai kata kalau kita terjemahkan yad tadi, contoh kita terjemahkan kepada makna anggota, kemudian kita kaitkan majhulul kafiyah, tapi kita tak tahu kafiat dia macam mana. Jadi apa yang akan berlaku di sini? Pertembungan akan berlaku. Bila kita bawa makna hakiki, kemudian tiba-tiba kita kata majhulul kaifiat, maka akan bertembung makna dekat sini. Sebab apa? Satu benda yang hakikat tadi, yang sebenar tadi, kita dah tahu. Tangan. Apa yang dikatakan dengan tangan? Campuran di antara daging. Adanya tulang, adanya darah, adanya urat-urat. Maka itulah tangan, betul tak? Cuma bentuk berlainan tu itu lain. Tapi sekarang ni bila sebut tangan, itulah tangan. Jadi tiba-tiba benda yang hakikat yang sebenar ni kita tahu, tiba-tiba datang satu kalimah dia majhulul kaifiyat, tak tahu pula. Kaifiat dia tak tahu. Sedangkan benda yang hakiki kita tahulah, mana boleh jadi tak tahu pula. Bertembung tak makna dia? Bertembunglah. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang muqallid yang mengaku salafi ataupun faham wahabi, dia akan cakap macam ni.
Dia akan cakap apa? Iaitu, tangan dia ada tapi majhul kaifiat. Kita kata, kata-kata kamu ni bertembung. Kamu dah terjemah secara hakiki. Bila kita sebut secara hakiki, kita dah faham dah. Macam mana boleh jadi majhul pula? Kaifiatnya sudah tahu. Tangan tu apa dia? Yang kelima, yang kita perlu tahu, iaitu apabila kita kata kita kaitkan Allah SWT, kita terjemahkan yad tadi kepada mana anggota. Kemudian kita guna satu lagi untuk selamatkan kita dengan perkataan majhulul kaifiyah. Kita nak kena faham, kaifiat ni sentiasa berhubung dengan jisim. Setiap sesuatu yang ada jisim baru boleh kita beri kaifiat kepada dia. Kalau tak ada jisim, macam mana kita nak kaifiatkan dia? Dan kita kena tahu Allah SWT suci daripada jisim. Jadi kata-kata kamu ni tak betul, batil. Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dia bagi tahu dekat dalam kitab Al-Asma' was Sifat, terjemah tu rasa, dia sebut yang wajib ke atas kita dan semua orang Islam mengetahui ialah bahawa Tuhan kita bukan sesuatu yang ada rupa dan bentuk, kerana tiap-tiap sesuatu yang ada rupa bentuk itu menghendaki kepada kaifiat, sedangkan kaifiat itu ternafi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sifatnya. Bagus, Mak.